Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani menjelang Malaysia memilih. Pilihan raya umum ke-15 dikatakan akan menjadi pertarungan banyak parti politik dan juga koalisi gabungan parti politik yang tidak pernah kita lihat dalam pilihan raya umum yang lepas, dan penambahan pengundi ataupun daftar pemilih menghampiri hampir 2 juta pada pilihan raya kali ini juga sebagai game changer besar untuk dilihat bagaimana rakyat mampu mengolah pemilihan mereka kepada parti ataupun individu yang menawarkan diri dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dan keadilan misalnya tidak terkecuali. PKR dalam parti komponen terbesar dalam Pakatan Harapan melihat ini merupakan satu peluang untuk meletakkan mereka menjadi sebagai satu parti siasah yang akan menjadi pilihan bagi anak muda dan juga pengundi pertama kali. Jadi saya pada malam ini tidak kesorangan. Yang berhormat saudara Nik Nazmi Nik Ahmad, boleh pakai yang berhormat lagi kot? Saudara lah. Saudara. Kerana Parlimen pun dah bubar. Saudara Nik Nazmi Nik Ahmad, mantan Ahli Parlimen Setiawangsa, gunakan mantan lah kan, bekas Ahli Parlimen Setiawangsa dan juga Naib Presiden Keadilan. Okey, saudara Nik Nazmi, bagaimana saudara kebetulan dapat jawatan di dalam pemilihan keadilan baru ini sebagai Naib Presiden Keadilan dan mantan Ahli Parlimen Setiawangsa, tetapi pastinya ramai beranggapan PRU15 ini bukan satu pilihan raya yang biasa dari semua aspek lanskap politik dan juga sosio-ekonomi masyarakat. Dan apa yang menjadi perhatian utama Nik Nazmi Dahlan ini? Saya fikir selepas perubahan besar dalam pilihan raya umum 2018, yang mana buat kali pertama UMNO dan Barisan Nasional telah tumbang dalam sejarah politik negara, maka kita lihat satu situasi politik yang sangat berbeza berbanding dahulu. Tiada lagi parti dominan, walaupun kita ada langkah Sheraton dan kita lihat UMNO kembali memainkan peranan dalam kerajaan. Malah Perdana Menteri yang ada sewaktu membubarkan parlimen ini pun Perdana Menteri daripada UMNO, tetapi dominasi UMNO yang ada secara tradisi itu tidak ada lagi. Ya, jadi malah kita saksikan dalam pilihan raya negeri dan kali ini walaupun mereka bersama dalam kerajaan, ya, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, tapi bila masuk ke kancah pilihan raya mereka di atas platform yang lain-lain. Jadi ini tentulah satu elemen perkara yang baru dalam politik Malaysia di peringkat nasional. Kedua ialah hakikat bahawa kita ada bukan sahaja undi 18, itu yang kita selalu ingat, tetapi juga pendaftaran automatik. Dan pendaftaran automatik ni kadang-kadang saya ada kawan 30-40 tahun umur, profesional. Tak pernah mengundi ni. Tak pernah mengundi, tak pernah mendaftar untuk mengundi kan. Jadi hari ini mereka secara automatik dimasukkan. Dan bagi saya, ke mana mereka mengundi juga menjadi satu tanda tanya. Sebab mereka mungkin agak sinikal terhadap politik berbanding dengan orang yang secara sedar dan rela mendaftar sebagai pengundi. Jadi dua elemen ini bagi saya, dan ketiga akhir sekali ialah ketidaktentuan ekonomi dunia yang juga memberi kesan kepada negara. Ekoran COVID dan keadaan hari ini kos sara hidup yang meningkat, suasana perang di Rusia dan sebagainya, itu telah memberi satu impak kepada ekonomi negara yang secara tidak langsung kita tahu bahawa ekonomi ini akan membentuk pilihan politik rakyat. Okey, saudara Nazmi, dalam untuk mencongak bagaimana trend pengundi dalam pilihan raya akan datang ini, pastinya kita memahami demografi dan juga psikografi pengundi yang akan ke kotak undi dalam pilihan raya kali ini. Kerana kalau hampir 5 juta ke 6 juta pengundi baru undi 18 dan juga tambahan lagi untuk undi pendaftaran automatik itu, kalau undi 18 itu sendiri anak muda, saya rasa majoritinya tidak berada dalam era reformasi, era ketika pemencatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kerajaan. Dan pastinya mereka tidak ada rasa sentimental value dengan reformasi, dengan untuk mengubah institusi negara dan sebagainya. Tapi mereka melihat petik politik yang ada di depan mata. Jadi bagaimana saudara melihat parti politik, terutama keadilan, untuk mengambil ruang anak muda yang mungkin greenfield ini?
Memang betul. Kalau bercakap pasal reformasi itu generasi saya. Ya. Kami berada di sekolah, kita ingat tentang perkara tersebut. Bukan saja reformasi, kalau kita bercakap pada anak-anak muda India misalnya, mereka tidak ingat lagi Hindraf. Ya, lupa dah. Yang suatu dahulu memberi impak yang sangat besar kepada politik komuniti India. Jadi itu ialah realiti ya, dalam mana-mana peralihan peredaran zaman ya, apa peristiwa yang suatu ketika dahulu signifikan, ia akan menjadi semakin jauh untuk generasi kemudian. Jadi mau tidak mau, seperti keadilan, keistimewaan kita apa? Kita betul, isu tentulah pencetusnya ialah peristiwa reformasi dan itu masih lagi menjadi satu perkara yang kita banggakan. Namun kita juga daripada gerakan reformasi itu, kita telah lahir satu parti yang bersifat majmuk pelbagai kaum tetapi majoritinya Melayu dan dari segi idea-idea ekonominya bersifat progresif. Jadi atas dasar itu kita merasakan market, pasaran untuk idea-idea ini sentiasa relevan. Terutamanya macam saya bercakap untuk anak-anak muda yang ada pada hari ini yang terkesan akibat COVID. Mereka inilah yang tidak dapat belajar dengan sempurna, terpaksa masuk ke universiti. Mereka inilah yang tidak dapat berada di universiti dengan baik, kemudian graduate, ya, ada hutang PTPTN tetapi terpaksa bawa Grab atau Foodpanda. Inilah anak-anak muda yang ada di luar sana dan mereka bukan bercari tentang soal-soal polemik politik yang kita bicarakan, tetapi mereka nak tahu apa yang kita dapat bagi untuk memastikan masa depan mereka lebih baik. Jadi tumpuan kita ialah message-message yang akan menyentuh soal periuk nasib anak-anak muda, dan saya yakin kalau kita dapat komunikasikan dengan baik, ini mampu menjadi alternatif kepada politik kaum dan agama yang dimainkan oleh parti-parti yang lain. Politik kaum dan agama sentiasa cuba dijernihkan oleh keadilan dan juga Pakatan Harapan dan tetapi dalam masa yang sama titik bengik politik tidak boleh lari daripada figura politik. Apabila keadilan masih mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Keadilan dan juga inilah pimpinan utama untuk ditawarkan sebagai Perdana Menteri Malaysia seterusnya, mengapa tidak keadilan menawarkan generasi yang lebih segar, generasi yang lebih muda seperti Din Nazmi sendiri, Saudara Fizi, Saudara Nurul Izzah dan rasa anak muda lebih relevan dengan generasi yang boleh bercakap dengan linggo mereka. Saya pun tak berapa pandai sangat cakap linggo mereka, tetapi apa yang saya boleh katakan, kita tidak boleh menolak pengalaman dan susur galur perjuangan yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita tengok, yang lebih penting, saya balik pada messaging kita. Naratif tersebut. Kalau kita tengok di Amerika, misalnya Biden, usianya senior, veteran. Dia kali pertama bertanding sebagai presiden tahun 80-an. Bernie Sanders, juga usia yang agak veteran. Jeremy Corbyn. Tetapi Trump, ya. Jadi mereka ini walaupun berusia, tetapi mereka ada penyokong dari anak-anak muda. Malah kalau Jeremy Corbyn, hampir kesemua penyokongnya anak muda. Jadi yang paling penting ialah message. Kedua ialah keadilan. Kita jangan lihat hanya keadilan itu Anwar Ibrahim dan Anwar Ibrahim itu keadilan. Yes, beliau merupakan presiden, peristiwa reformasi dan sebagainya memainkan pencetus yang besar dalam lahirnya keadilan. Namun, kalau kita lihat sejarah parti ini ialah ia sentiasa memberi ruang kepada anak muda. Saya, Izzah, MB Selangor, Datuk Seri Amiruddin, Syahari, Chang Likang, kami masuk ke dalam kancah ini pada usia 20-an. Dan hari ini, kami semua naik presiden pada usia kami awal 40-an. Yang mungkin saya barulah jadi ketua cawangan UMNO kalau dalam parti UMNO lah, kan. Jadi ini bezanya, ya, kalau kita tengok hari ini Rafizi usia dia 45. Purata umur naik presiden keadilan ialah 47 tahun. Dan saya berada pada usia paling muda 40. UMNO purata naik presiden mereka ialah 67 tahun kalau tak silap saya. Jadi kita lihat satu jurang yang sangat besar. Jadi sebab itu saya yakin gandengan antara Anwar Ibrahim, Rafizi, Izzah, Amiruddin, Likang ini menunjukkan bahawa kita mempunyai kombinasi yang relevan kepada pengundi pelbagai umur dan lapisan. Okey, kalau kita lihat selepas langkah Sheraton 2020, seolah-olah penyokong dan sympathizer Pakatan Harapan terutamanya keadilan
cuba bergerak mengasingkan diri daripada perjuangan Pakatan Harapan kerana mereka muak dengan apa yang berlaku dalam langkah Sheraton dan seterusnya. Tetapi apabila Rafizi muncul semula, seolah-olah ada satu game changer ataupun satu pencetus baru untuk memulihkan semula mereka yang berada di atas pagar, mereka yang tidak berparti. Dan pada pandangan saya sebagai orang media, mereka inilah pendukung utama Pakatan Harapan. Dan sebab itu apabila Pakatan Harapan gagal menggamit aspirasi orang yang tidak berparti, mereka yang ingin melihat negara bergerak progresif ke hadapan, mereka yang ingin melihat isu berkaitan dengan governance dan isu berkaitan dengan anak muda, nampaknya mula berkumpul semula. Tetapi adakah dengan menumpukan kawasan bandar dan juga kawasan bercampur itu sudah memadai dalam strategi keadilan dan Pakatan Harapan dalam menempuh badai PRU15? Masih tidak mencukupi, ya, kerana kita mau tidak mau kalau nak menang, kita kena menang di kerusi-kerusi luar bandar atau separa bandar yang sebelum ini mungkin sukar kita tembusi. Saya kebetulan diberi tugas paling sukar bila Timbalan Presiden dan naik Presiden diberi amanah untuk memikul tanggungjawab sebagai pengerusi MPN juga, ya, pengerusi negeri bagi keadilan di Semenanjung. Saya diberikan Kelantan dan Terengganu. Ya, kenapa saya kata paling suka? Sebab dua-dua negeri ini bukan saja keadilan tak ada kerusi, PH pun tak ada kerusi pada 2018. Jadi atas kesedaran itu, ya, memang dan masa sangat suntuk, kebetulan pilihan raya baru dipanggil, tetapi kita tidak boleh give up. Ya, maknanya kita jangan angkat bendera putih. Sebab kalau kita tahu, saya kampung saya masih lagi Kelantan, mak ayah saya berasal dari Kelantan, saudara mara masih ramai di sana. Marah pada PAS ini sangat real. Ya, maknanya mereka lihat perbezaan berbanding zaman Tok Guru, mereka tengok soal infrastruktur, soal kemiskinan, isu air. Jadi mereka mahukan alternatif. Ya, tetapi selama ni mungkin mereka hanya nampak PAS dan UMNO. Ya, dan UMNO ada sedikit baggage lah kalau di Kelantan. Kalau di Terengganu mungkin berbeza, tetapi saya boleh katakan sentimen untuk berubah tu ada di dua-dua buah negeri. Jadi mau tidak mau, plan saya ialah kita kena cuba sedaya upaya untuk berjuang sekuat mungkin dalam kedua-dua negeri ini dalam PRU akan datang. Kebetulan bukan PRN, ya, tetapi kita nak pacak kita punya panji itu di kedua-dua buah negeri ini dan memastikan kita ada beachhead untuk kita berkembang semula. Ya. Sebab Kelantan dan Terengganu ialah dua negeri yang menyumbang kepada melebel dan menyumbang kepada kerusi pertama keadilan pada tahun 1999. Pernah berlaku? Pernah berlaku. Ya. Kalau kita lihat sosok galur Saiki Malay Heartland ni, saudara Nik Nazmi, ia seolah-olah gagal terus ditembusi oleh rakan-rakan Pakatan Harapan, terutamanya keadilan dan juga amanah. Kerana Saiki masyarakat Melayu luar bandar, mereka lebih kepada berkaitan hal Islam, berkaitan dengan hak Melayu, berkaitan dengan kedaulatan raja-raja, dan seolah-olah itu abandon lama. Naratifnya isu berkaitan dengan governance, isu berkaitan rasuah, betul, itu seksi di kalangan pengundi bandar. Tetapi saya bukan nak menidakkan keupayaan mereka untuk berfikir, tetapi saya rasa itu realiti. Apatah lagi Nik Nazmi pun berasal dari Kelantan, dan adakah realiti itu masih ataupun apa mesej yang boleh ditukar dalam masa terdekat ini? Mereka mungkin, saya berbeza sedikit. Saya fikir 2018 mereka memilih PAS lebih kerana mereka marah pada Barisan Nasional, mungkin isu 1MDB, isu GST, tetapi mereka juga waktu itu tidak yakin dengan Pakatan Harapan. Ya, Amanah masih baru, Bersatu masih baru, dan mungkin Kelantan kadang-kadang sentimen dengan Tun Mahathir. Jadi atas dasar itu mereka rasa nak selamat, nak jangan bagi negeri ini jatuh kepada BN UMNO, bila undi PAS. Mereka tak berapa positif kalau kita tengok itu, dan saya lihat trend itu berterusan. Jadi isunya kita kena tampilkan tokoh-tokoh yang mampu untuk bercakap dengan naratif mereka. Bukan soal semua pimpinan keadilan amanah boleh bercakap logat Kelantan atau Terengganu. Soal dia ialah naratif yang difahami oleh mereka. Dan saya setuju betul, mereka mungkin ada pandangan sedikit berbeza. Tetapi masih saya yakin kalau kita bercakap soal periuk nasi tadi, soal rasuah, tetapi dengan cara kita relate dengan isu mereka, dan mungkin kalau kita ada tokoh-tokoh agamawan yang dapat bercakap, ia akan lebih
baik berbanding dengan kalau kita ambil pendekatan cara kita berkempen di bandar di Lembah Kelang. Ya, jadi yang tu saya setuju. Jadi sebab itu kita kena memang bekerja keras tapi kita tidak boleh give up. Kadang-kadang seolah sentimen di peringkat bandar ini ialah Kelantan dengan ni tak boleh buat apa dah. Abandon terus. Ya, adakah sudah ada alternatif figura yang akan menyaingi Hadi Awang, Nik Abdul, Nik Amar, Muhammad Yaakob di Kelantan dan juga Terengganu? InsyaAllah kita tunggulah nanti bila kita umumkan calon-calon. Tetapi ia juga bukan masa saya baru dilantik jadi pengerusi negeri. Jadi bagi saya proses ini akan berterusan. Ya, jadi apa jua pun kita kena teruskan proses ini untuk memastikan dalam pilihan raya akan datang, makna bukan saja PRU 15, PRN dan PRU 16, kita akan secara organik kita akan berkembang di sana. Ya, Nik Nazmi menang di Setiawangsa dengan hampir majoriti 14,000 dan kawasan ini sinonim dengan besarnya kem askar dan juga sinonim dengan undi yang sentiasa diperolehi majoriti besar oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Ini merupakan satu kawasan yang sentiasa menjadi rebutan. Tetapi adakah 2022 ini dengan kos hidup tinggi, dengan isu LCS, dengan isu berkaitan dengan ketirisan ekonomi dan juga dasar-dasar ekonomi yang tidak banyak berubah, hanya give here and there dan sebagainya. Adakah masyarakat bandar, masyarakat miskin bandar, masyarakat yang tinggal di flat dan juga kelompok T20 yang berada di Setiawangsa ini, dia mempunyai pemikiran yang lebih progresif dan juga memikirkan berkaitan dengan polisi dan dasar berbanding cara konservatif mereka memilih calon? Saya fikir mereka masih berfikir soal lokal, soal pembangunan. Kalau di kawasan T20 ada isu pembangunan Bukit Dinding. Itu isu besar. Saya tak, kalau sempat silakan. Itu satu isu yang telah besar mendapat perhatian dan saya fikir mereka sangat prihatin terhadap isu tersebut. Kita juga ada isu-isu di kawasan PPR, itu isu biasalah ya. Dan isu servis daripada DBKL. Itu isu-isu lokal yang saya fikir akan memberi pengaruh juga kepada bagaimana mereka memilih. Namun mau tidak mau, saya yakin isu nasional juga akan memberi kesan. Saya boleh pergi ke flat-flat yang didiami oleh veteran, tentera. Dan ini biasanya mereka tak akan bercakap dengan politik dengan saya. Saya tidak tahu, mungkin mereka mengundi parti lain ke apa, tetapi biasa mereka okey, mesra tetapi tak cakap politik. Tapi saya tanpa perlu cakap apa-apa, lepas keluar isu LCS, mereka yang bercakap, yang buka cerita pasal isu LCS. Jadi pengundi tentera ni, walaupun mereka pun ada kecenderungan yang berbeza. Kalau yang pangkat tinggi, yang bersifat pegawai bawah, ada isu berbeza, tetapi mereka juga saya fikir lebih berani untuk tidak semestinya mengikut naratif kerajaan. Dan juga ada golongan bukan Melayu dan sebagainya di dalam kawasan Parlimen Setiawangsa yang juga ada dinamika mereka yang tersendiri. Cuma kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia bagi saya, Setiawangsa ni saya tidak boleh ambil mudah. Betul majoriti 14,000, tetapi peratusnya selesa tetapi tidak terlalu selesa, 56%. Undi popular. Undi popular. Ada orang yang menang dengan 40 sebab 3 penjuru kan. Tapi saya dapat 56%, tetapi saya juga tahu bahawa macam disebut oleh Tuan Haji sebentar tadi, bahawa banyak pengundi di kawasan-kawasan seperti ini mereka bukan totok. Ya. Mereka lebih kepada pengundi atas pagar. Ya. Yang mana mereka rasa, okey, kali ini kita nak bagi kamu peluang, kami bagi. Kalau kita rasa kamu tidak layak, kamu tidak layak. Dan mereka boleh berubah sekejap. Jadi sebab itu saya tidak ambil mudah. Dan bagi saya setiap undi ada sekarang naik daripada 70,000 lebih kepada 100,000 pengundi di Setiawangsa. Saya perlu bekerja keras untuk mendapatkan undi mereka sekiranya parti memberi saya watikah untuk bertanding di sana. Okey, kita tunggu sampai pengumuman calon yang akan dikeluarkan oleh pimpinan parti. Tetapi berkaitan dengan anak muda di Setiawangsa dan juga anak muda keseluruhan di negara kita, pastinya kita tak boleh pukul rata isu yang mereka hadapi. Mungkin di luar bandar, di Felda, di Sabah, Sarawak, mereka mungkin lebih berkaitan dengan isu tempatan, isu berkaitan domestik dan sebagainya, apa yang mereka mahukan. Tetapi majoriti anak-anak yang berada di luar bandar, migrasi daripada Sabah, Sarawak ataupun dari Melaka, dari Kelantan yang berada di Lembah Kelang termasuk di Setiawangsa, isu ekonomi adalah isu yang paling dominan. Jadi bagaimana keadilan dan juga saudara Nazmi menawarkan kepada kelompok anak muda ini yang lebih tuntas, yang lebih katakan ada lakaran polisi yang akan ditawarkan jika Pakatan Harapan menang?
Pertama sekali, memang generasi ini mereka sangat-sangat terdedah kepada maklumat. Berbeza dengan dahulu. Dahulu saya ingat, saya masih sempat era tu. Kalau kita minat cenderung pada pembangkang, saya kena cari satu kedai dekat Kuala Kangsar tu untuk cari akhbar-akhbar pembangkang. CD ke? CD, kaset. Jadi itu suka tak sukanya lah zaman tu kan. Suka sekali. Memang suka. Hari ini benda ni semua di hujung jari. Dan saya tengok yang paling, kalau generasi paling muda ni biasanya TikTok. Dan saya pernah bercakap satu ketika dahulu, saya kata saya ni tak nak jadi YB TikTok, tapi tak nak bila kita cakap pasal pengundi muda, saya kena masuk juga TikTok. Isu apa untuk mendekati mereka? Macam saya kata, ialah isu pertama ialah memang betul, satu saya ingat kena timbulkan kesedaran. Dia ada dua segmen. Saya tak boleh pukul rata. Satu yang memang sedar dan sangat sedar tentang politik, tentang isu semasa. Itu macam hari tu naik bendera hitam. Itu digerakkan bendera semuanya. Putih, bendera putih. Itu digerakkan oleh anak muda dan kadang-kadang tidak ada kaitan dengan parti politik. Tetapi ada juga satu grup yang ialah dia main game, dia enjoy. Kita kena ingat, hari ini anak-anak muda mereka secara automatik menjadi pengundi bila sampai 18 tahun. Dahulu zaman kita kena pergi pejabat pos. Maknanya kita dengan sedar dan rela kita daftar. Kita pun tahu. Yang tak kisah tu tak berdaftar. Jadi hari ini mereka semua jadi pengundi secara automatik. Jadi kuncinya ialah untuk memastikan mereka sedar tentang hak mereka sebagai pengundi dan mereka keluar mengundi. Bagi kami di Pakatan Harapan, kita tengok lagi tinggi turnout, dia lebih positif kepada Pakatan Harapan. Apa yang berlaku di Johor, di Melaka, undi UMNO tidak meningkat. Tetapi undi Pakatan Harapan turun mendadak dan itu tergambar. Ada sebahagian pergi Perikatan Nasional, tetapi lebih banyak pergi tak mengundi lah. Kan? Mungkin sebab kerja dan sebagainya, tetapi ia memberi kesan kepada result pilihan raya negeri tersebut. Jadi kita kena tekankan soal periuk nasi bagi saya, soal kesedaran hak mereka. Kedua ialah soal periuk nasi untuk mereka tertarik keluar mengundi, mengapa penting dan sebagainya. Dan juga bagi saya soal rasuah ini, walaupun kita rasa soal yang tinggi atau urban, kita kena sedarkan sebab kita boleh letak belanjawan yang besar. Tetapi kalau akhirnya belanjawan tu asyik, rugi, kapal tak siap, tak sampai ke sekolah dan sebagainya, itulah hasil yang kita tengok pada hari ini. Kerana belanjawan tu bertambah pun, kalau rasuah itu masih ada, dia tidak akan selesai. Dan saya fikir ramai orang di luar sana, rakyat biasa, dia akan dapat faham mesej ini. Tak kira di bandar atau di kampung, terutamanya anak muda. Mesej antara yang realistik dan juga populis itu perkara yang berbeza. Pakatan Harapan pengalaman 22 bulan saya rasa itu mengajar banyak berkaitan dengan agenda populis, agenda yang boleh dilaksanakan, agenda untuk jangka masa panjang. Jadi untuk pilihan raya umum ke-15 ini, di mana kata pun titik tengahnya? Kerana populis itu senang cakap, ceramah seronok lah. Hapuskan PTPTN, hapuskan tol, beri rumah percuma, yuran percuma universiti, tak perlu bayar dan sebagainya. Tetapi akhirnya bila kita menjadi kerajaan, saya rasa 22 bulan itu mengajar Pakatan Harapan. Situasi juga berubah ataupun berbeza. Kalau 2013, kita boleh cakap tentang universiti percuma. Sebab kita tengok waktu tu keadaan fiskal negara jauh berbeza berbanding dengan hari ini. Hari ini hutang kita jauh lebih tinggi misalnya. Saya terlibat dalam pasukan ataupun jawatankuasa manifesto Pakatan Harapan dan kita sangat sedar tentang kekangan kita, pengalaman kita melaksanakan buku harapan. Walaupun untuk berlaku adil, saya rasa kita melaksanakan sekitar 70%. Itu ikut kajian-kajian bebas, pelaksanaan manifesto. Cuma ialah dalam 22 bulan dan lepas itu ada beberapa yang saya ingat lebih tragis lagi ialah apabila Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir dan beberapa menteri sendiri yang menyerang manifesto. Bagi saya itu lebih malang lah. Saya tak rasa masalahnya sangat pada manifesto. Apa-apa pun kali ini, penting untuk kita ada manifesto yang realistik tetapi masih ada beberapa dasar-dasar kunci yang radikal untuk berdepan dengan masalah ekonomi yang ada pada hari ini. Dan saya rasa lebih lapang sebab saya lihat secara keseluruhannya pimpinan Pakatan Harapan, walaupun manifesto ini belum 100% selesai, tetapi saya lihat daripada pembentangan, roh manifesto ini berjaya digamit oleh semua pimpinan Pakatan Harapan. Jadi tidak akan timbul isu bila dah menang nanti dia nak bakul sampahkan manifesto tersebut. Bukan buku kitab suci ya. Kitab suci. Okey, akan pertahankan Setiausaha? Saya telah suarakan di acara-acara awam di kawasan saya telah suarakan di acara-acara parti.
kepada pimpinan, malah kepada Presiden sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa saya nak bertanding di Setiawangsa dan tidak ada kerusi nombor 2 atau nombor 3 yang lain. Kalau jadi kena pindah kursi itu masalah juga kan, kita tak bersedia. Terima kasih Saudara Nik Nazmi Ahmad, mantan ahli Parlimen Setiawangsa dan juga Naib Presiden Keadilan. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini dalam agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.